Assalamualaikum, selamat datang ke kelas bersama Ustazah Syaida. InsyaAllah sebelum kita mula, Ustazah akan perkenalkan diri dulu. Nama Ustazah Nurul Syaida binti Cik Hasim dan kamu semua boleh panggil Ustazah Syaida. InsyaAllah Ustazah akan bersama kamu sehingga bulan 5 nanti dan Ustazah akan mengajar bersama Ustazah Anissa dan juga Ustazah Alia. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعاني الله ذا. Hari ini insyaAllah kita akan masuk untuk topik sirah dengan tajuk hijrah membawa rahmat. Apabila kita bersebut dengan hijrah, kita akan faham tentang sirah Rasulullah dan kita akan ingat tentang satu lagu ni. Ingat tak? Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi lagu ini akan sentiasa kita nyanyikan terutama pada 1 Muharram. Baik. Standard kandungan dan pembelajaran untuk sirah ini pertama adalah untuk merumus iktibar daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Dan kita harap murid akan dapat pertama menerangkan pengertian hijrah, menerangkan sebab yang mendorong hijrah ke Madinah, menjelaskan peristiwa penting selepas Rasulullah SAW menerima perintah hijrah ke Madinah. Jadi mari sama-sama kita mulakan pelajaran kita dan kita fahami dulu apa itu hijrah secara bahasanya. Iaitu hijrah bererti perpindahan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain atau daripada satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Apa pula hijrah daripada Rasulullah ini? Faktor utama berlakunya hijrah ialah Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya berhijrah. Maknanya Rasulullah tidak berhijrah secara terburu-buru ataupun sengaja, tetapi ianya adalah perintah daripada Allah SWT. Hijrah bermaksud perpindahan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Baik. Mari pula kita fahami kenapa ataupun sebab-sebab yang mendorongnya berlaku hijrah. Okey, situasi di Mekah sebelum hijrah, waktu itu agama Islam semakin berkembang. Apabila semakin berkembang ini, maka musyrikin Mekah menggunakan kekerasan bagi menyekat dakwah Islam kerana mereka bimbang ancaman-ancaman kepada agama mereka sendiri. Mereka bimbang kerana ramai puak-puak ataupun kaum-kaum Mekah telah memeluk Islam dan tidak mempercayai kabilah-kabilah mereka sendiri. Umat Islam menerima ancaman dan siksaan yang berat. Allah SWT memberikan kebenaran kepada umat Islam berhijrah ke Madinah. Dan sebab sama juga pelawaan penduduk Madinah itu sendiri kepada penduduk Mekah untuk berhijrah ke sana. Okey, dalam peristiwa hijrah ini ada individu yang terlibat, maksud individu penting yang membantu Rasulullah SAW. Okey, kalau tengok pada jadual ini adalah petikan daripada buku teks tahun 5. Iaitu individu yang terlibat ialah Abdullah bin Uraiqit, iaitu seorang musyrik tapi tugasnya ialah diupah menjadi penunjuk jalan-jalan yang dipilih untuk ke Madinah. Itu ialah jalan yang jauh dan mencabar yang jarang dilalui kebanyakan orang ramai. Okey, tujuannya ialah mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki mereka. Seterusnya individu yang lain ialah Abdullah bin Abu Bakar. Okey, ditugaskan memberikan maklumat berkaitan dengan pergerakan musuh kepada Nabi Muhammad SAW ketika baginda di Gua Sur. Dia seolah macam perisik lah iaitu mengetahui pergerakan musuh dari semasa ke semasa. Dan waktu Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur, Abdullah inilah yang sentiasa memberi maklumat di mana musuh waktu ini, di mana mereka berada, apa mereka nak lakukan. Okey. Dan individu yang tidak kurang hebatnya ialah Asma binti Abu Bakar. Ini anak Sayyidina Abu Bakar itu sendiri yang ditugaskan menghantar makanan dan memastikan bekal makanan mencukupi. Dan Asma Abu Bakar inilah yang sanggup mendaki bukit ataupun Gua Sur itu untuk memastikan bekalan makanan itu sampai kepada Rasulullah dan ayahandanya. Okey, seterusnya
yang membantu Rasulullah selain pada mereka bertiga ini adalah Amir bin Fuhairah. Apa tugas Amir? Ditugaskan untuk jejak Abdullah dan Asma dengan menggunakan kambing gembalaannya dan membekalkan susu. Maksudnya untuk mengelakkan badan dijaki musuh dan memastikan bekalan minuman mencukupi. Okey. Hebat tak bantuan-bantuan yang diterima oleh Rasulullah ini? Maksudnya empat-empat peninjuk hidup ini bukan orang-orang sebarangan. Okey, mereka ini pastinya mendapat ganjaran pahala yang besar pada Allah SWT kerana membantu perjuangan Rasulullah. Okey, baik. Peristiwa hijrah, mari kita lihat peta atau carta alir ini bagaimana peristiwa ini berlaku. Peristiwa ini bermula pada 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Ya, pada 27 Safar telah turun perintah hijrah yang disampaikan melalui malaikat Jibril dan Nabi pergi kepada Abu Bakar untuk berbincang dan seterusnya mereka bersetuju meletakkan Ali bin Abi Talib di tempat tidur baginda dan memakai selimut baginda bagi tujuan mengaburi musuh. Ya, pada malam itu Nabi dikepung ya. Walau bagaimanapun baginda dapat melepaskan diri. Mereka meneruskan perjalanan ke Gua Tur. Gua Tur ini terletak di selatan Mekah. Ya, tujuan mereka pergi ke selatan Mekah pula adalah untuk mengelirukan musuh. Di Gua Tur, mereka bersembunyi selama 3 malam. Di Gua Tur, sepanjang mereka berada di Gua Tur itu juga musyrik yang bernama Suraqah bin Malik berjaya menemui jejak tetapi tidak berjaya menemui Nabi. Ya, kerana ada strategi yang disusun. Mereka meneruskan perjalanan sehingga tiba di Quba dan di Quba mereka membina masjid pertama dalam sejarah Islam iaitu Masjid Quba. Perjalanan diteruskan lagi sehingga tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal dan tahun ke-14 kenabian dan di Madinah rombongan dan para penduduk Madinah membina masjid yang dinamakan sebagai Masjid Nabawi. Ya, kita lihat daripada bulan Safar sehinggalah tiba kepada bulan Rabiul Awal. Jadi secara rumusannya kita boleh fahami dalam peristiwa hijrah ini Nabi Muhammad SAW menunjukkan sikap taat dan patuh kepada perintah Allah SWT. Yang ini yang mesti kita contohi dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat menjadi hamba Allah ataupun umat Nabi Muhammad yang taat kepadanya yang sebaik-baiknya. InsyaAllah kita jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Assalamualaikum.